Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam pertemuan yang cukup bermakna pada kali ini bersama Ustaz Rohisham Abidin, dan sama-sama kita mempelajari pelajaran bagi subjek pendidikan Islam. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Saya doakan agar sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang cukup penting, cukup perlu untuk para pelajar mendalami dengan lebih kuat. Sebab tajuk yang bakal kita pelajari ini adalah berkaitan dengan sejarah, dan memerlukan ingatan, memerlukan kefahaman yang tinggi. Jadi jom sama-sama tanpa masa kita masuk untuk pelajaran 21, Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah bagi pelajar tingkatan 3. Ready? Jom sama-sama kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang seperti biasa. Duduk dalam keadaan yang paling sempoi, paling seronok untuk kita memperolehi ilmu. Dan jom sama-sama kita mula dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kita mulakan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan setiap peralatan yang sesuai untuk pembelajaran telah siap adakan di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks kita paling penting seperti biasa. Nota. Bila sebut tentang nota, Ustaz nak sama-sama promosi ke? Nak minta kan untuk para pelajar sekalian, boleh download bahan di bawah. Ustaz ada kongsikan di link di bawah ini untuk print dan boleh buat rujukan bagi pelajaran pada kali ini. Boleh pensel kitab, kertas putih atau kotak dan sebagainya. Atau kotak bukan draft, atau nak conting-conting dan sebagainya, pen, liquid paper dan sebagainya. Boleh. Okey, siap. Kemudian ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus sama-sama untuk kita masuk pelajaran pada bidang sirah dan tamadun Islam, buku teks muka surat 168 hingga 178. Panjang lah satu kali ni noh. Jadi get ready lah. Mungkin ada bersama ayat teh, ayat kopi, ayat putih, ayat kosong, ayat susu ke, mungkin ada susu coklat kan, baru beli di T-Life ke ataupun di McD ke. Sedap pula. Esok cari. Okey, pelajaran 21, Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Mekah, pelajar tingkatan 3. Okey, jom kita mulakan undur dengan unit 1. Okey, untuk pelajaran pada kali ini kita akan masuk terus untuk 2 unit. Jadi agak panjang sikit. Jadi para pelajar boleh pause dulu ke ataupun stop dulu nanti nak buat kerja lain kemudian nak sambung balik, tak ada masalah. Okey, jadi kita mulakan dengan unit 1 dahulu. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita mulakan dengan kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Boleh? Kita pergi yang pertama. Pada mulanya ini kronologi ni macam cerita, kisah bagaimana termeterainya Perjanjian Hudaibiyah ini. Jadi kita tengok pada yang pertama. Okey, Nabi SAW bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan ibadah umrah bersama dengan para sahabat. Jadi Nabi bermimpi, Nabi masuk ke Masjidil Haram di Mekah,
Nabi ambil kunci Kaabah dan Nabi melaksanakan umrah dengan sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu yang pertama. Nabi bermimpi. Kemudian yang kedua, pada hari Isnin awal bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. Ingat tarikh ni, bulan Zulqaidah, hari Isnin Zulqaidah tahun ke berapa? 6 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat. Berapa orang? 1,400 orang sahabat dengan pedang bersarung. Apa maksud pedang bersarung? Maksudnya pedang itu adalah simbol ketenteraan, simbol ketegasan. Namun pedang itu bersarung, maknanya dalam ketegasan ada kelembutan, ada toleransi, ada diplomasi. Maknanya Nabi pergi itu sebagai simbolik. Sebagai simbolik, bukan nak berperang, tapi pergi sebagai simbolik untuk menegaskan bahawa ada mesej ataupun ada hasrat. Nabi pergi ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Zulhulaifah adalah satu jalan menuju ke Mekah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Okey. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah umrah yang mana Nabi laksanakan, dan sampailah ke saat ini kita turut melaksanakan ibadah tersebut. Okey, kemudian yang keempat, kedatangan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin yang berada di Mekah pada waktu itu, mereka dapat tahu bahawa Nabi bersama dengan 1,400 orang sahabat datang ke Mekah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Mereka halang, mereka stopkan Nabi, jangan bagi masuk ke Mekah. Okey. Kemudian Khalid bin Al-Walid, waktu ini Khalid Al-Walid masih lagi belum memeluk Islam. Okey, waktu ni Khalid bin Al-Walid masih belum memeluk Islam. Bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki Mekah di Qurra Al-Ghamim. Ini satu tempat yang mana menjadi tempat ataupun pintu masuk menuju ke Mekah. Jadi Khalid Al-Walid bersama dengan tenteranya seramai berapa orang? 200 orang. Pitahan Nabi, jangan bagi masuk ke Mekah. Di mana? Di Qurra Al-Ghamim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Nabi seorang yang sangat bijak, sangat berstrategi dalam melaksanakan tugasan ataupun melaksanakan urusannya. Jadi bila Khalid Al-Walid buat sekatan di Qurra Al-Ghamim, Nabi pergi jalan lain supaya tidak bertemu dengan tentera Khalid ini. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaibiyah. Hudaibiyah di mana? Sekejap kita tengok. Hudaibiyah ni tengah-tengah antara Madinah dan Mekah. Tak apa, sekejap kita tengok dia punya peta dia. Bila Nabi berhenti di Hudaibiyah, baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Okey, bila Nabi singgah ataupun Nabi berhenti di Hudaibiyah, Budail bin Warqa adalah utusan daripada musyrikin Quraisy bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para pelajar perasan kenapa Nabi mengelak untuk bertemu dengan tentera Khalid? Pasal apa? Sebab kalau bertembung, kemungkinan mereka akan berperang, berbunuhan dan sebagainya. Jadi Nabi nak mengelakkan perkara itu berlaku, Nabi pergi ke jalan yang lain. Jadi jalan yang Nabi pergi itu antaranya ialah di laluan Hudaibiyah tu. Jadi bila Nabi berhenti di situ, Budail bin Warqa ni datang kepada Nabi menjadi perantara antara Rasulullah dan musyrikin Quraisy. Kemudian yang ketujuh,
musyrikin Quraisy mengutuskan pula Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Musyrikin Quraisy mereka duk buruk sangka ataupun mereka duk syakwa sangka kepada rombongan Nabi. Depa ingat Nabi ni main nak berperang. Jadi mereka menghantar dua orang utusan, antaranya Al-Hulais dan Urwah. Jadi kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Nabi pi untuk menunaikan umrah saja, bukan pi untuk nak selain daripada itu. Jadi kedua-dua utusan ini telah diyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa mereka ataupun rombongan Nabi untuk melakukan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Apabila Al-Hulais dan Urwah datang bertemu Nabi, diyakinkan, kemudian Rasulullah pula menghantar utusan untuk menyatakan tujuan kedatangan mereka ni untuk melakukan ibadah umrah ini, iaitulah Sayyidina Uthman bin Affan. Namun begitu Sayyidina Uthman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya. Jadi bila Sayyidina Uthman ditahan, dengar khabar berita bahawa Sayyidina Uthman ini dibunuh waktu tu. Dengar berita kematian Uthman. Bila dengar saja berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuat bai'ah. Bai'ah ni dalam bahasa kita perjanjian. Perjanjian untuk taat setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah perjanjian ini ataupun orang kata sign kontrak, lebih kurang macam itulah. Bai'ah ini dikenali sebagai bai'ah ar-ridwan. Okey, bai'ah ar-ridwan ialah bai'ah antara Nabi dengan para sahabat. Ingat, bai'ah ar-ridwan ialah bai'ah antara Nabi dengan sahabat semasa perjanjian Hudaibiyah. Kalau nak soalan bai'ah ar-ridwan ni kita fahamlah berkaitan dengan janjian Hudaibiyah. Kemudian yang ke-10, musyrikin Mekah mengetahui tentang bai'ah ar-ridwan, lantas mereka hantar siapa pula? Suhaib bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila musyrikin Mekah dengar tentang bai'ah ar-ridwan, mereka mulai gemetar, takut, risau dan sebagainya. Maka mereka menghantar seorang utusan yang bernama Suhaib bin Amru untuk membuat perjanjian perdamaian, lebih kurang macam tu. Maka inilah saatnya termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni diambil sempena nama tempat tersebut yang Nabi berhenti tadi ni. Di mana? Di Hudaibiyah. Okey. Jadi tengok ini adalah lokasi Hudaibiyah itu di mana? Antara Madinah dan Mekah. Madinah di utara, Mekah di selatan. Jadi Hudaibiyah ni di tengah-tengah. Okey, dapat? Cantik. Kemudian perisma ilmu sikit, Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai orang yang berjanji taat setia ketika bai'ah ar-ridwan melalui firman-Nya dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu wahai Muhammad di bawah pokok, maka dengan itu ternyatalah dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka, lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Maknanya bermula dari saat termeterainya perjanjian ataupun janji taat setia para sahabat dengan Nabi SAW, sebenarnya Allah menurunkan ketenangan dan menjanjikan kemenangan kepada mereka. Kemudian kita tengok pada isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang pertama. Isi perjanjian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun tersebut, iaitu tahun ke berapa? 6 Hijrah. Okey, yang pertama, Nabi dengan sahabat tak boleh masuk Mekah pada tahun tu. Mereka dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun hadapan, iaitu tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari saja. Okey, jadi Nabi tidak dibenarkan masuk pada hari yang mereka Nabi pergi tu. Tak boleh masuk. Okey, tapi Nabi dibenarkan masuk pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Dan bila Nabi berada di Mekah pada tahun yang berikutnya, hanya boleh duduk 3 hari je. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung. Okey, senjata lain tak boleh kecuali pedang yang ada sarung, yang bersarung. Orang Quraisy Mekah tidak boleh mengganggu mereka. Ini isi perjanjian yang pertama. Boleh, dia lebih kepada tempoh masa. Nabi tak boleh masuk pada tahun tersebut, Nabi boleh masuk pada tahun berikutnya dan boleh duduk selama berapa hari? 3 hari. Okey, tak boleh bawa senjata kecuali pedang bersarung. Orang Quraisy tak boleh ganggu Nabi dan juga sahabat. Yang kedua, bermula pada saat perjanjian tersebut, tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama berapa tahun? 10 tahun. Okey, berapa tahun? 10 tahun. Tak boleh berperang. Okey, tak boleh bertelingkah, tak boleh bergaduh selama 10 tahun. Yang ketiga, mana-mana kabilah yang mengikut perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikut perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Maknanya, mana-mana kabilah yang menyebelahi Nabi ataupun bersama dengan Nabi tidak boleh perang. Ataupun kabilah yang menyebelahi musyrikin Mekah ataupun join musyrikin Mekah ni, berpihak pada musyrikin Mekah, juga tak boleh perang. Bukan sekadar Nabi dan musyrikin Mekah je tak boleh perang, bahkan kabilah yang sokong mereka pun tak boleh berperang. Berapa tahun? 10 tahun tersebut. Okey. Orang Mekah yang lari ke Madinah, ingat kita boleh bayang lah. Orang Mekah lari ke Madinah kena balik mai Mekah. Orang Mekah pi Madinah kena balik mai Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah tidak perlu dikembalikan. Maknanya, orang yang dari Mekah boleh balik. Kalau tak balik, kena balik juga. Perlu dikembalikan ke Mekah. Namun begitu, yang lari daripada Madinah tak apa, tak balik-balik ke Madinah pun tak apa. Jadi ini 4 isi perjanjian Hudaibiyah. Dapat? Kalau naik soalan, insya-Allah boleh jawab. Okey, jadi boleh tengok dan boleh masuk terus dalam minda kita bahawa inilah isi perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita masuk kepada peristiwa ilmu sikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba. Sadaqallahul azim. Suratul Fath ayat yang ke-27, yang bermaksud mengetahui. Ada ayat sebelumnya, mengetahui apa-apa yang kamu tidak mengetahui, maka dia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu. Mimpi siapa? Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kemenangan yang dekat. Kemudian kita tengok pada hikmah perjanjian Hudaibiyah. Hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apakah yang kita dapat daripada perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, perkembangan dakwah Islam. Kalaulah para pelajar tengok dari sudut, orang kata apa, lahiriah, dari sudut perjanjian yang kita sebut tadi ni, nampak macam tak berapa nak menyebelahi Islam, nampak macam tak berapa nak menyebelahi tim Rasulullah ni. Sebab orang Mekah kena balik mai, tapi orang Madinah tak payah balik pun tak apa. Namun begitu, banyak hikmah di sebaliknya. Antara yang pertama, perkembangan dakwah Islam. Kita tengok kenapa perkembangan dakwah Islam ialah hikmah perjanjian Hudaibiyah. Kerana musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah. Itu yang pertama. Apabila termeterainya perjanjian yang pertama tadi kita sebut tadi ni, musyrikin Mekah bila Nabi nak berdakwah, walaupun selama 3 hari di Mekah, mereka tak boleh ganggu. Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan.
Ramai orang Arab yang hebat-hebat ini, yang orang kata apa, berpengaruh, antaranya Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid sendiri yang kita sebut tadi, yang pi sekat perjalanan Nabi tadi ni, dan Osman bin Talhah adalah orang yang hebat, orang yang berpengaruh dalam di Mekah masuk Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti Bahrain dan Oman, serta kerajaan di luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Jadi apabila termeterai perjanjian Hudaibiyah, musyrikin Mekah tidak lagi boleh mengganggu dakwah Rasulullah. Jadi Nabi SAW boleh menyebarkan Islam dengan lebih mudah. Antaranya membawa masuk orang yang berpengaruh daripada orang-orang musyrikin Mekah, kemudian hantar surat ke kerajaan-kerajaan lain di semenanjung tanah Arab. Perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Maknanya secara langsung apabila disign kontrak, disign perjanjian tersebut, secara langsung mereka ni, musyrikin Mekah ni, mengiktiraf kerajaan Madinah, yang mana Rasulullah SAW berada dari Madinah, menumbuhkan kerajaan Madinah, dan mereka ini mengiktiraf Nabi sebagai pemimpin secara langsung. Kemudian Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, antaranya termasuklah Bani Khuza'ah. Nabi ajak Bani Khuza'ah antaranya untuk join bersama dengan Nabi. Rasulullah SAW mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Yang keempat, selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar dengan musyrikin Mekah, bukan kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Tu dia hikmah perjanjian Hudaibiyah yang besar, antaranya musyrikin Mekah tidak boleh mengganggu Nabi dalam berdakwah. Jadi Nabi ambil peluang tersebut untuk beri fokus pula bagi penyebaran agama Islam di kalangan orang-orang Yahudi di mana? Di Khaybar. Dapat? Dan yang seterusnya, perkembangan ketenteraan Islam. Kekuatan tentera Islam bertambah daripada 3,000 orang sebelum perjanjian Hudaibiyah, 3,000 orang saja. Namun setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini, meningkat menjadi 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Maknanya dalam tempoh 10 tahun yang tak boleh berperang itu, 2 tahun saja dah masuk ke sampai 10 orang tentera di sebelah Islam ini. Kemudian mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Yang inilah yang penting. Apabila tiada yang berlaku peperangan, maka suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Okey, selesai untuk perjanjian Hudaibiyah. Dapat takat lah. Boleh setengah jam lebih kurang. InsyaAllah tak sampai lah 20 minit lebih kurang kan. Okey, jadi kita masuk ke unit 2. Boleh kita teruskan dengan unit 2, pembukaan kota Mekah. Okey, tadi kita dah dapat tentang perjanjian Hudaibiyah. Sekarang kita masuk ke pembukaan kota Mekah. Okey, peristiwa pembukaan kota Mekah, yang ni cerita macam tadi kronologi kan. Kronologi tu satu persatu kisah, one by one. Namun begitu, ini adalah peristiwa apa yang berlaku sempena pembukaan kota Mekah. Yang pertama, kita tengok bagaimana peristiwa kabilah yang bersama dengan Nabi dan juga musyrikin Mekah ini. Kita tengok kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah. Mereka ini, dua-dua kabilah ini bermusuhan sejak zaman jahiliah lagi. Mereka ni tak boleh duduk sekali. Kalau berjumpa kira nak berperang, kalau jumpa kira nak angkat senjata aja. Jadi kabilah Bani Khuza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah. Kabilah Bani Khuza'ah hidup belah Nabi, dah sign kontrak dah, dah sign perjanjian dah dengan Nabi. Manakala kabilah Bani Bakar pula hidup belah musyrikin Mekah. Jadi Khuza'ah dengan Nabi, Bani Bakar dengan musyrikin Mekah.
Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang kita bincang tadi ni, kedua-dua kabilah ini tidak boleh berperang selama berapa tahun? 10 tahun. Okey. Namun begitu, nah, pada satu malam di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah. Ingat tarikh nah, bulan Sya'ban waktu malam tahun ke-8 Hijrah, Nufail bin Muawiyah mengetuai sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar, yang tadi kita baca tadi, yang join musyrikin Mekah tu, bersama dengan geng musyrikin Mekah ini telah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir. Ini satu tempat. Jadi apa yang berlaku? Beberapa orang daripada kabilah Bani Khuza'ah yang mana mereka diserang oleh Bani Bakar dan juga musyrikin Mekah telah dibunuh. Bahkan sebahagian mereka dibunuh di kawasan tanah haram pula. Masya Allah. Jadi peristiwa ini sangat besar kerana mereka telah melakukan sesuatu yang telah pun melanggar syarat, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Amru bin Salim Al-Khuza'i segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bawa berita bahawa mereka ini diserang oleh Bani Bakar dan musyrikin Mekah. Dengan berlakunya peristiwa itu, musyrikin Mekah telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera merancang strategi untuk membuka kota Mekah. Bermula dari saat itu, maka Nabi bersama dengan para sahabat merancang satu strategi yang hebat untuk membuka kota Mekah. Apa perancangannya? Jom kita tengok bersama. Okey, peristiwa ilmu sikit. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan al-fath, okey, yang bermaksud pembukaan. Fathul Makkah digunakan sebagai pembukaan kota Mekah, yang bermaksud pembukaan kerana pembukaan memberi makna banyak kebaikan, seperti semakin banyak orang yang beriman dan saling berkumpul. Orang beriman dan orang kafir juga bebas berbincang sehingga tersebar amalan yang bermanfaat dan keimanan, menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian bersama ilmu, musyrikin Mekah turut bersama-sama sekutu mereka daripada kabilah Bani Bakar ketika ketika menyerang Bani Khuza'ah. Mereka menyalurkan bantuan tenaga dan senjata. Mereka menyangka penglibatan mereka tak akan diketahui oleh sesiapa kerana serangan mereka berlaku pada waktu malam. Ni musyrikin Mekah ni, depa ingat depa cerdik dah. Depa ingat orang tak boleh nak hidu perbuatan mereka yang melanggar perjanjian Hudaybiyah ini, yang mana mereka pi bantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Depa bagi apa? Bantuan tenaga. Orang musyrikin Mekah pun pergi tolong, bagi senjata. Depa ingat orang tak tahu. Sebab apa? Waktu malam tak nampak. Padahal perbuatan mereka telah pun diketahui. Okey. Jadi ini kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Tadi kronologi perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kita tengok pula kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Boleh lagi ke? Boleh lagi, insya-Allah. Okey. Jadi kita teruskan. Yang pertama, peristiwa ini berlaku di Madinah, iaitu pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Yang mana berita tentang serangan tersebut telah pun diketahui oleh Nabi. Yang mana sahabat tadi ni bawa berita tersebut daripada Bani Khuza'ah itu, bawa berita tersebut kepada Nabi. Maka pada 10 Ramadan tahun tersebut, pada 8 tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW bergerak ke Mekah bersama dengan 10,000 orang tentera. Abu Rahman Al-Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Okey. Kemudian di Mar Ad-Zahran, satu tempat yang mana pasukan tentera Islam berhenti. Mereka berhenti di Mar Ad-Zahran. Rasulullah SAW memerintahkan 10,000 tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api seorang satu. 10 orang tentera, seorang satu pegang unggun api. Cuba bayangkan 10,000 pegang unggun api. Bukan pegang bunga, pegang unggun api. Kalau kita tengok
dari apa nama pandangan kita kan, apa kita rasa gerun tu, takut tu kan. Jadi 10,000 pegang unggun api, strategi yang Nabi buat. Kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan ni apa nama ni, waktu tu geng musyrikin Mekah lah ni. Abu Sufyan ni dia pi duk tengok, pi duk tinjau pasukan tentera Islam yang mana yang telah pun menyalakan 10,000 unggun api ini. Kemudian beliau terserempak dengan Al-Abbas. Al-Abbas ini pasukan belah Nabi. Kemudian lalu Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah. Akhirnya beliau, siapa dia beliau ni? Abu Sufyan, memeluk Islam. Rasulullah SAW menghargai pengislamannya dengan memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Okey. Jadi rumah siapa? Rumah Abu Sufyan ni lah. Siapa yang apa nama berlindung di rumah Abu Sufyan, maka Nabi bagi jaminan keselamatan kepada mereka. Kemudian yang keempat, pada hari Rabu 17 Ramadan. Tadi berapa Ramadan? 10. Lebih kurang 7 hari kemudian, pada tahun tersebut Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Tadi Nabi berhenti di Mar al-Dhahran, kemudian Nabi terus bersama dengan para sahabat seramai 10,000 orang tu, okey, meneruskan perjalanan ke Mekah. Ketika itu musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Mereka tak sangka tentera Islam ni mai. Mereka tak sangka Nabi dengan 10,000 orang tentera ini datang ke Mekah. Maka apa yang berlaku? Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya. Di rumah siapa? Abu Sufyan. Rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Abu Sufyan habaq orang musyrikin Mekah ni agar berlindung di rumah Abu Sufyan ataupun rumah masing-masing ataupun masuk ke Masjidil Haram. Okey, apabila sampai di Suwa, Rasulullah SAW membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan, 4 tim. Okey, di bawah 4 orang panglima, iaitu Rasulullah sendiri, tim yang pertama; Khalid Al-Walid, tim yang kedua; Az-Zubair bin Al-Awwam, tim yang ketiga; dan Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang keempat. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Ada yang masuk dari utara, ada yang masuk dari selatan, timur dan barat. Arah yang berbeza. Setiap pasukan itu masuk bersama ke kota Mekah. Tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Abu Sufyan habaq dah. Nombor 5 tu kan, Abu Sufyan habaq dah. Supaya berlindung di rumahnya, di rumah Abu Sufyan ni. Sebab Nabi kata siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka akan ada jaminan keselamatan. Tak ada perangan, tak ada pembunuhan dan sebagainya, ataupun di rumah masing-masing ataupun di Masjidil Haram. Jadi nombor 7, tak ada tentangan lah. Orang musyrikin Mekah tak keluar serang kecuali pada pasukan Khalid Al-Walid. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah, menyebabkan 2 orang sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah pula terbunuh. Berlaku juga peperangan di situ ataupun pergaduhan. Bukan pergaduhan, perangan lah kan. Macam tu. Pertempuran, ayat tu nak cari pun tak jumpa lah. Pertempuran antara tim Khalid Al-Walid dengan tim yang mai duk halang geng Khalid Al-Walid ni. Maka 2 orang syahid, 2 Islam, 12 musyrikin Mekah terbunuh. Okey. Dan pada tahun ke-8 Hijrah, yakni pada tahun 630 Masihi, Mekah berjaya dibuka. Inilah tarikh yang cukup bermakna, tarikh yang cukup bersejarah bagi kita umat Islam. Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, boleh lagi. Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan. Kerana mimpi Rasulullah itu adalah satu petunjuk yang mana Allah beri petunjuklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah. Okey, mimpi Rasulullah sebelum perjanjian Hudaybiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. Yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi apa? Strategi nak masuk ke Mekah, yang cukup hebat. Yang mana Nabi merancang pembukaan kota Mekah secara rahsia. Tak ada siapa pun tahu. Bahkan di pihak musyrikin Mekah pun tak tahu. Sebab tu mereka terkejut apabila rombongan ketenteraan Nabi dengan para sahabat seramai 10,000 orang tu
menyebabkan musyrikin Mekah terkejut. Sebab apa tak tahu. Kemudian Nabi buat strategi menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. Jadi ini strategi Nabi yang kedua. Dan Nabi membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Mekah mengikut arah yang berbeza juga adalah salah satu strategi yang cukup hebat. Kalau Nabi pergi satu arah, kemungkinan pertempuran satu tim yang besar menyebabkan lebih besar kesannya, impactnya lebih besar. Jadi Nabi buat pembahagian. Jadi musyrikin Mekah pun terkejut, ni pun ada. Jadi itu strategi yang cukup hebat. Kemudian yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa perbezaan suku, kaum dan kabilah menyebabkan semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah SAW tanpa bantahan, seperti pasukan Az-Zubair bin Al-Awwam, yang mana mereka ini ada satu tim. Yang mana Zubair Al-Awwam ini adalah panglima bagi tim tersebut, masuk ke Mekah melalui daratan tinggi dan bertahan di Al-Hujun, satu tempat yang tinggi. Mereka tidak boleh meninggalkan. Mereka boleh meninggalkan tempat itu. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah sampai kepada mereka. Mereka bertahan di situ sampai Nabi sampai. Kemudian musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Ini antara faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Banyak pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Khalid Al-Walid tadi kita sebut, dan Abu Sufyan. Kemudian sebahagian besar pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Abu Jahal. Abu Jahal seorang yang berpengaruh di Mekah. Sampai ke apabila Abu Jahal berkata tentang Nabi, hina Nabi, orang tak berani nak kata apa. Sebab Abu Jahal ni sangat berpengaruh, orang yang ramai pengikut. Jadi apabila Abu Jahal mati, maka musyrikin Mekah bertambah lemah. Tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam, pakat takut belaka. Jadi mudah dan lancarlah perjalanan dakwah Nabi dan perjalanan strategi Nabi untuk membuka kota Mekah. Langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah yang pertama. Apa yang Nabi buat selepas Mekah dibuka? Yang pertama, menegakkan syiar Islam, menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad yang berada di Mekah, serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Nabi panah ataupun memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Kaabah berada di tengah, berhala sekeliling sebanyak 360 Nabi musnahkan. Mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah. Itulah azan yang pertama dilaungkan di atas Kaabah, yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Menghantar beberapa pasukan ke sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala di sana, seperti berhala Uzza di Nakhlah, berhala Suwa' di Rihad dan berhala Manah di Al-Mushallal. Ini antara nama-nama berhala yang popular, nama-nama berhala yang besar berada di tempat-tempat tersebut dimusnahkan. Kemudian Nabi melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam, berbai'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Maknanya Nabi melakukan menyuruh amal ma'ruf, melakukan kebaikan dan menegah perkara mungkar. Nabi suruh musyrikin Mekah ikut Islam. Berjanji dengan mereka tidak melakukan syirik, tidak mencuri, berzina dan tidak membunuh anak. Okey. Yang ketiga, menguruskan pentadbiran Mekah, mengelakkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah, menyerahkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Dia yang pegang kunci Kaabah ni, seorang sahabat yang hebat. Memerintahkan Abu Usaid bin Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Jadi Nabi buat inilah menguruskan pentadbiran Mekah apabila masuk ke Mekah. Memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah SAW telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini antara langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Ada berapa semua? 4.
Baik, iktibar. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa pembukaan kota Mekah? Yang pertama, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Kita nak menjadi seorang pemimpin, kita nak menjadi seorang leader, perlulah kita berteraskan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengikuti segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya agama Islam dihormati, yang pertama. Yang kedua, hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang, berstrategi, berplanning untuk menjamin kejayaan tugasan tersebut. Kalau buat tanpa plan, buat tanpa perancangan maka tugasan tersebut tidak akan sempurna dan mungkin tidak akan berjaya. Jadi kita tengok macam mana Nabi bila melakukan satu perkara. Nabi plan, Nabi buat strategi, Nabi bincang, Nabi buat keputusan dan melaksanakan perancangan tersebut dengan cukup baik sekali. Dan yang ketiga, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan. Walaupun orang tersebut melakukan kezaliman kepada diri kita, walaupun orang tersebut melakukan kesalahan, telah melukakan hati kita, telah menyebabkan kita ni teraniaya dan sebagainya, maka Nabi menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita, yang mana Nabi memaafkan orang musyrikin Mekah yang pada satu ketika dulu mereka ini menghina dan mencaci Nabi, tidak menerima dakwah Nabi. Namun begitu apabila Nabi bersama dengan mereka, Nabi maafkan kesalahan mereka. Jadi kita pun macam tu para penonton sekalian, anak-anak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua. Ada orang buat salah kat kita, kita ikut Nabi. Apa Nabi buat? Nabi memaafkan kesalahan mereka, walaupun besar, walaupun kita rasa macam tak mampu untuk nak memaafkan mereka. Namun begitu kemaafan itu adalah kunci kebahagiaan diri kita juga sebenarnya. Boleh? InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai untuk perkongsian kita pada kali ini, pelajaran 21, Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan kota Mekah. Jazakumullah khairan katsira, syukran, thank you diucapkan kepada para penonton atas kesudian menonton bersama dalam pelajaran kali ini, terutama para pelajar tingkatan 3. Okey, teruskan pembelajaran, teruskan istiqamah dalam perjuangan, yang mana ilmu ini tidak akan habis hinggalah ke saat nyawa terakhir kita. Belajar, terus belajar dan sentiasa menjadi orang yang bermanfaat kepada semua orang di sekeliling kita, insya-Allah. Jazakumullah khair. Sekali lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustaz Rohisham Abidin untuk mendapatkan info-info terkini dari channel Rohisham Abidin. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.